Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Baiklah, untuk hari ini daripada kumpulan kami akan cuba berkongsi dengan anda semua berkenaan strategi pengajaran. Baiklah, saya Syami Samsudin, beserta ahli kumpulan saya ada Umur Wardina, Syahidah Nafisa, Atira Fitri dan juga Solihin Ramli. Baiklah, untuk kita kupas lebih mendalam berkenaan strategi pengajaran, elok kiranya saya serahkan kepada panel kita yang pertama, iaitu Syahidah Nafisa, untuk menerangkan serba sedikit berkenaan tentang strategi pengajaran. Baiklah, Syahidah, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya penceramah anda, Saidah Rahim. Topik kita pada hari ini adalah mengenai strategi pengajaran Komsas, General Puisi dan Prosa. Dalam meniti arus kemodenan ini, masih terbit kemusykilan yang menjadi persoalan khususnya kepada para guru bahasa Melayu tentang penyediaan pengajaran dan pembelajaran Komsas yang berkualiti dan berkesan. Guru-guru bahasa Melayu yang saya kasihi sekalian, Komsas merupakan gabungan akronim daripada perkataan komponen sastra yang diperkenalkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia dalam kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah sejak tahun 2000. Komsas mengandungi pelbagai genre iaitu puisi dan prosa. Puisi terdiri daripada puisi tradisional dan puisi moden. Puisi tradisional iaitu pantun, syair, gurindam dan seloka, manakala puisi moden ialah sajak. Bagi prosa pula terbahagi kepada prosa tradisional seperti cerita jenaka, cerita asal-usul, cerita epik dan sejarah peradaban, manakala prosa moden seperti cerpen, novel dan drama. Hadirin sekalian, hingga kini kekeliruan guru terhadap strategi pengajaran Komsas menyebabkan aktiviti pengajaran Komsas bersifat bosan dan tidak menarik. Antara masalah yang guru hadapi ialah: pertama, guru sering mengamalkan beberapa strategi yang agak berlawanan dengan kehendak sukatan pelajaran dan konsep pengajaran. Yang kedua, guru juga terlalu memberi fokus kepada amalan menghabiskan sukatan pelajaran. Yang ketiga, semua aktiviti pengajaran bahasa menekankan kepada teknik menjawab soalan semata-mata. Semua ini telah menyebabkan murid menganggap Komsas merupakan satu mata pelajaran yang sukar dikuasai dan difahami. Oleh yang demikian, strategi pengajaran dalam sesebuah pengajaran tidak boleh dipandang remeh kerana ia merupakan satu rancangan pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bagi membantu proses pengajaran berjalan dengan lancar seperti yang dikehendaki. Terdapat 4 strategi pengajaran yang boleh digunakan oleh guru dalam pengajaran Komsas. Pertama, strategi pengajaran berpusatkan guru. Guru memainkan peranan utama dalam menguasai dan mengawal segala aktiviti pelajaran. Murid adalah sebagai penonton. Strategi ini terdiri daripada langkah-langkah kecil yang sistematik, komunikasi yang bersifat sehala dan interaksi antara guru dan murid juga bersifat pasif. Ciri kepimpinan guru dalam strategi pengajaran ini bersifat autokratik. Ia juga lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran dan mementingkan pencapaian murid dalam peperiksaan. Kedua, strategi berpusatkan murid. Penglibatan murid secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran. Strategi pengajaran berpusatkan murid ini juga hanya melibatkan murid sahaja. Guru hanya sebagai fasilitator. Ia membantu menggalakkan sikap kerjasama dan komunikasi aktif antara murid dengan murid dalam bilik darjah. Ketiga, strategi pengajaran berpusatkan bahan. Murid pula boleh memahami isi pelajaran dengan lebih mendalam. Guru menggunakan pelbagai jenis bahan bantu mengajar seperti bahan daripada media elektronik, media cetak, bahan bukan elektronik, lembaran kerja, alat muzik, bahan maujud dan sebagainya. Ia adalah bertujuan untuk membantu guru dalam menyampaikan isi pelajaran dengan lebih menarik, mudah,
kreatif dan berkesan. Ia juga membantu guru memenuhi keperluan murid mengikut tahap dan kemampuan. Keempat, strategi pengajaran berpusatkan tugasan atau aktiviti. Ia memberikan peluang kepada murid untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari terhadap tugasan atau aktiviti. Ia menekankan kepada kewujudan tugasan yang dikendalikan oleh murid sendiri. Ia memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi atau mempersembahkan dan membuat refleksi tentang pelajaran yang telah dipelajari. Ia menekankan kemahiran menyelesaikan masalah dalam diri murid. Guru-guru sekalian, setiap guru bahasa Melayu perlu bijak dalam memilih dan menyesuaikan antara pendekatan, kaedah, teknik yang sesuai berdasarkan objektif pengajaran bagi membina strategi pengajaran yang berkualiti dan berkesan. Apakah pendekatan? Pendekatan merujuk kepada cara mengajar berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa pendekatan pengajaran seperti induktif, deduktif, tematik, integratif dan eklektik. Kaedah pula. Kaedah merupakan cara atau tindakan-tindakan yang digunakan oleh guru untuk mengendalikan atau mengelolakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan teknik, bahan bantu mengajar, isi pelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran iaitu objektif pengajaran. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan oleh guru dalam merancang sebuah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bagi mata pelajaran Komsas. Pertama, kaedah tunjuk cara, kaedah simulasi, kaedah latih tubi, kaedah main peranan, kaedah demonstrasi. Seterusnya, kita teruskan dengan teknik. Teknik merupakan satu kemahiran dalam melaksanakan pengajaran melalui aktiviti pembelajaran yang perlu dipilih oleh guru mengikut kesesuaian isi pelajaran dan objektif pelajaran yang ingin dicapai. Pelbagai teknik yang boleh guru gunakan dan perlu guru sesuaikan dengan kaedah dan pendekatan dalam mewujudkan sebuah pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan dan berkesan. Antara teknik-teknik yang boleh digunakan oleh guru dalam proses PDP Komsas ialah teater pembaca, teater bercerita, monodrama, balang kaca, kerusi panas, improvisasi, mes tamu, dekon dan adaptasi. Oleh yang demikian, guru perlu bijak dalam mengatur, memilih dan merancang strategi pengajaran dengan berkesan. Baiklah, itu dia serba sedikit kupasan berkenaan strategi pengajaran daripada Syahidah Nafisah. Tanpa melengahkan masa lagi, elok kiranya kita ke bahagian seterusnya iaitu strategi berpusatkan murid. Jadi untuk strategi ini, saya serahkan kepada sahabat saya, Ummul Wardina, untuk menerangkan lebih lanjut berkenaan strategi berpusatkan murid. Silakan Ummul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummul Wardina Safia binti Mat Sabri. Baiklah, bertemu lagi kita dalam Kemenjadian Guru bermula di sini. Topik kita pada hari ini ialah strategi pengajaran Komsas Bahasa Melayu. Apabila kita bercakap mengenai strategi, ianya sebenarnya berfungsi untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh guru. Okey, strategi ini mempunyai pelbagai sudut. Jadi kita melihat kepada 4 perkara: kaedah, pendekatan, teknik dan juga aktiviti. Jadi ianya digabung jalinkan menjadi satu strategi yang berguna kepada guru. Strategi mempunyai 4, iaitu strategi pengajaran guru, strategi pengajaran murid, strategi pengajaran bahan dan juga strategi pengajaran aktiviti. Suka untuk saya berkongsi mengenai strategi pengajaran melibatkan murid. Apabila kita bercakap tentang penglibatan murid, jadi ianya melibatkan murid secara total, secara maksima bergerak di dalam kelas dan memainkan peranan mereka di dalam kelas, dan guru bertindak sebagai fasilitator yang mana guru membetulkan jika ada kesalahan, jika ada kekurangan guru membuat penambahbaikan. Baiklah, strategi yang kita gunakan ini adalah ingin melihat murid itu memainkan peranan mereka di dalam kelas. Jadi kaedah yang boleh digunakan mungkin adalah kaedah main peranan. Kaedah main peranan ini bermaksud murid dikehendaki untuk meletakkan diri mereka dalam
kedudukan peserta dalam situasi sebenar. Dan sebagai contoh, jika hari itu guru ingin mengajarkan cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil dan guru menggunakan teknik seperti monodrama boleh, improvisasi boleh. Improvisasi ialah aktiviti lakonan secara spontan yang mengisahkan kejadian, peristiwa atau situasi sebenar dan dijalankan antara kumpulan melibatkan 2 hingga 5 orang, diberi masa 10 hingga 15 minit untuk murid berbincang di dalam kumpulan untuk melaksanakan tugasan yang telah diberikan. Baiklah, penggunaan kaedah main peranan digabung jalinkan dengan teknik improvisasi dan aktiviti yang dapat dilakukan oleh murid ialah lakonan. Ini menjadikan murid merasakan bahawa pengajaran Komsas ini lebih mudah, lebih menyeronokkan dan mereka merasakan diri mereka lebih dihargai apabila mereka dapat peluang untuk melakonkan watak itu dalam kumpulan, ya. Wakil dapat melakonkan watak yang telah diberikan oleh guru, mereka akan merasakan, oh, ini rasanya jadi watak dalam cerita itu. Mereka lebih menghayati dan pengajaran itu berjalan secara maksima, yang mana murid itu dapat secara tidak langsung mengingat, mengetahui, merasakan seronok membawa watak itu. Mereka mengambil pengajaran daripada watak itu. Itu menjadikan pengajaran itu lebih berkesan. Yang mana kelebihan menggunakan strategi ini, jika guru menggunakan strategi ini, guru dapat mencungkil bakat mereka. Mungkin setengah murid mempunyai bakat dalam dunia lakonan, daripada mereka tidak merasa yakin, kita boleh memupuk rasa keyakinan dalam diri mereka. Kita boleh mendorong mereka menjadi lebih baik jika mereka betul-betul berbakat, ya. Jadi seterusnya, kadang-kadang murid ni tak disuruh, tak dibuat. Jika disuruh, mereka buat dengan baik. Jadi mungkin kat situ memberikan mereka peluang untuk menunjukkan bakat mereka. Seterusnya, kelemahan ialah mungkin guru kekurangan masa. Bila semua nak menunggu semua kumpulan menyelesaikan masalah mereka, telah mengambil masa untuk mempersembahkan juga mengambil masa. Jadi mungkin pengajaran pada hari itu akan dibawa pada pengajaran Komsas untuk kelas yang lain. Jadi sepatutnya kelas yang lain itu mengajarkan cerpen yang lain, ianya mengganggu silibus yang telah ditetapkan oleh kementerian. Jadi pihak KMPM perlu mengambil inisiatif untuk memberikan ruang kepada guru bahasa Melayu lebih masa pengajaran supaya ini dapat membentuk sasiah murid menjadi lebih baik dan cemerlang pada masa akan datang. Ini juga untuk kebaikan negara kita sendiri. Baiklah, seterusnya, jika kita tidak menggunakan strategi dengan tepat, maka pembelajaran kita akan menjadi kurang menarik, ya. Mungkin murid itu tidak berminat dengan Komsas. Jadi di sini dapat dilihat peranan sebagai seorang guru itu sangat penting. Jika guru gagal memainkan peranan mereka, maka pengajaran di sekolah mungkin tidak berkesan dan ini akan mengganggu gugat pendidikan di negara kita. Jadi begitu sajalah ulasan yang dapat saya berikan mengenai strategi pendekatan murid. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu dia serba sedikit penerangan berkenaan tentang strategi berpusatkan murid daripada Ummul Wardina. Tanpa melengahkan masa lagi, kita ke slot seterusnya, iaitu strategi berpusatkan guru yang akan diterangkan oleh sahabat saya juga, iaitu Solihin Ramli. Baiklah, Solihin, terangkan berkenaan strategi berpusatkan guru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, kita akan pergi ke konsep pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru. Apa itu pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru? Pembelajaran berpusatkan guru atau boleh juga kita klasifikasikan sebagai kaedah pembelajaran yang dijalankan secara tradisional. Ini adalah kerana kaedah ini banyak digunakan oleh guru-guru pada zaman dahulu. Seterusnya, pembelajaran berpusatkan guru ini juga memainkan peranan paling penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Melalui kaedah ini, boleh dikatakan guru mempunyai kuasa dan mengawal sepenuhnya kelas dalam pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Konsep yang amat penting dalam pengajaran berpusatkan guru ialah pengajaran bergantung sepenuhnya kepada guru itu sendiri. Guru bertanggungjawab sepenuhnya ke atas bahan bantu mengajar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran guru tersebut. Selain itu, guru
hanya memberikan info kepada pelajar, manakala pelajar hanya mendapatkan maklumat yang disampaikan oleh guru. Sebagai contoh, gambaran yang boleh kita lakukan pada masa kini ialah kita lihat seolah-olah guru memberi kuliah di hadapan kelas dan pelajar hanya mendengar syarahan guru di dalam kelas tersebut. Kesimpulannya, pembelajaran berpusatkan guru ini kita dapat simpulkan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan bergantung sepenuhnya kepada penyampaian guru tersebut. Guru tersebut bertanggungjawab sepenuhnya menyampaikan ilmu kepada pelajar. Murid tidak aktif dalam pengajaran dan penilaian dilakukan oleh guru semata-mata. Jadi seterusnya mari kita lihat kebaikan dan kelemahan yang terdapat dalam pembelajaran berpusatkan guru. Apa kebaikan yang kita dapat daripada pembelajaran berpusatkan guru? Antara kebaikannya kenapa sih ialah banyak maklumat yang dapat disampaikan dalam masa yang singkat, kerana maklumat itu hanya guru saja menyampaikan pengajaran tersebut. Jadi banyak maklumat yang dapat disampaikan kepada murid. Yang kedua, saiz kelas yang bebas. Hal ini kerana guru hanya menyampaikan maklumat tersebut, jadi saiz kelas tersebut boleh mengikut kuantiti yang murid perlukan atau guru perlukan. Boleh dilakukan dalam 10 orang, 20 orang, 100, 200, kerana pengajaran hanya disampaikan oleh guru, murid hanya mendengar. Seterusnya, kelemahan yang boleh kita lihat dalam pengajaran dan berpusatkan guru. Antara kelemahan yang boleh kita lihat ialah kaedah ini membosankan kepada pelajar. Hal ini kerana pada masa kini pembelajaran dan pembelajaran abad 21 yang semakin popular. Jadi pembelajaran berpusatkan guru, jika guru hanya menyampaikan ilmu kepada pelajar, jadi akan memberi bosan kepada murid. Yang kedua, pelajar tidak aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan kerana hanya guru yang menyampaikan maklumat. Jadi pelajar tidak aktif, tidak memberi soal jawab, tidak memberi pendapat, tidak melakukan aktiviti yang dijalankan. Jadi pelajar tidak aktif. Yang ketiga, pelajar kurang kreatif dalam ilmu yang diperoleh. Namun begitu, terdapat setengah subjek yang kita perlu menggunakan pembelajaran berpusatkan guru. Contohnya pengajaran tata bahasa dan sebagainya. Kerana tata bahasa itu memerlukan guru untuk memberi penerangan sepenuhnya kepada pelajar untuk menyampaikan maklumat yang mereka inginkan. Seterusnya, bagaimana strategi kaedah berpusatkan guru ini boleh dilakukan? Dalam pendekatan ini berada di tengah-tengah aktiviti bilik rajahnya. Teknik yang boleh digunakan untuk pengajaran berpusatkan guru. Yang pertama, secara kuliah. Kuliah di mana guru di hadapan kelas menyampaikan sesi pengajaran dan pembelajaran. Murid hanya mendengar dan mencatat pengajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang kedua, demonstrasi. Demonstrasi ialah kaedah di mana guru menunjukkan sesuatu cara atau perlakuan dalam menyelesaikan sesuatu masalah kepada murid. Yang ketiga, bercerita. Guru memilih kaedah bercerita, menceritakan sesuatu perkara kepada murid. Contohnya cerita tentang sang kancil dan sebagainya. Guru bercerita dengan penuh emosi dan guru hanya menyampaikan kepada pelajar. Yang keempat, kaedah latih tubi, iaitu kerja-kerja amali yang dilakukan secara berulang-ulang oleh guru diberikan kepada murid. Yang kelima, catatan nota. Catatan nota ni sering digunakan oleh guru-guru yang berpusatkan kepada guru inilah. Sebagai contoh, guru hanya menulis di papan putih, murid hanya menyalin nota yang diberikan oleh guru. Guru hanya menayangkan slide yang diberikan dan guru hanya menerangkan sedikit tentang nota-nota dan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru, dan murid hanya mendengar dan menyalin apa yang disampaikan oleh guru. Okay, jadi saya mengambil satu contoh, iaitu teknik demonstrasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.
Apa maksud demonstrasi? Demonstrasi juga dikenal lagi sebagai tunjuk cara. Demonstrasi adalah satu kaedah atau melalui murid memerhati melakukan suatu aktiviti mengikut prosedur yang tertentu. Demonstrasi melibatkan guru di hadapan kelas menunjukkan sesuatu aktiviti atau prosedur atau langkah pembelajaran kuliah. Kuliah ini memerlukan murid mendengar, manakala demonstrasi memerlukan murid memerhati. Dalam proses demonstrasi terdapat satu komunikasi lisan secara langsung dari guru kepada murid. Ia juga melibatkan pendekatan berajar untuk memeriksa proses maklumat dan idea bergantung pada guru. Jadi, mari kita tengok bagaimana demonstrasi ini dilaksanakan. Okey, sebelum demonstrasi, apa langkah yang boleh dilakukan oleh guru? Yang pertama, guru perlu memilih topik yang sesuai dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Jadi, saya telah mengambil satu topik, iaitu topik pengajaran syair. Yang kedua, guru haruslah menyediakan peralatan yang secukupnya dan lengkap sebelum melakukan aktiviti-aktiviti yang demonstrasi. Saya telah memilih peralatan seperti komputer, LCD, speaker, pembesar suara dan tayangan slide untuk digunakan sebagai bahan bantu mengajar melakukan demonstrasi. Yang ketiga, guru harus memastikan tempat yang dipilih bersesuaian dengan aktiviti yang dilakukan. Jadi saya telah memilih satu tempat, iaitu dalam bilik kelas, di dalam kelas yang mempunyai LCD yang telah tersedia. Jadi saya memudahkan urusan guru untuk melakukan demonstrasi. Yang keempat, guru juga haruslah menentukan masa yang diambil sejak masa yang sesuai dilakukan semasa demonstrasi tersebut. Jadi, apakah langkah yang dilakukan oleh semasa demonstrasi? Semasa demonstrasi, yang pastikan guru sentiasa jelas, suara guru jelas terlantang semasa melakukan demonstrasi. Guru haruslah menerangkan sekali lagi jika pelajar tidak memahami apa yang didemonstrasikan. Pastikan demonstrasi dilaksanakan guru hendaklah menghidupkan suasana. Guru harus sentiasa berinteraksi antara pelajar dan guru untuk menjadikan suasana pembelajaran lebih seronok. Apa yang dilakukan selepas pembelajaran? Guru harus membetulkan jika ada terdapat kesilapan yang dilakukan oleh guru semasa demonstrasi. Yang kedua, guru haruslah membuat peneguhan, membuat kesimpulan, membuat rumusan terhadap demonstrasi yang telah dilaksanakan oleh guru. Jadi akhir sekali apa yang dilakukan oleh guru harus boleh memberi latih tubi kepada pelajar untuk melaksanakan latih tubi. Jadi kesimpulan yang telah saya dapat rangkumkan ialah pembelajaran berpusatkan guru ini boleh dilakukan pada zaman kini, tetapi perlu diubah sesuai mengikut perkembangan semasa menggunakan teknologi semasa. Jadi saya dapat simpulkan bahawa pembelajaran berpusatkan guru ini penting juga digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pada masa kini dan boleh diaplikasikan oleh guru mengikut kesesuaian bahan dan bantu mengajar yang perlu digunakan. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah, sekiranya tadi kita dah dapat penerangan serba sedikit berkenaan strategi berpusatkan murid daripada Ummul Wardina dan juga strategi berpusatkan guru daripada Solihin Ramli. Bila sekarang kepada tiba giliran saya pula untuk menerangkan serba sedikit berkenaan tentang strategi berpusatkan bahan ataupun sumber. Baiklah, untuk pengetahuan semua, strategi berpusatkan bahan ataupun sumber ini adalah satu strategi yang di mana diwujudkan untuk membantu guru dalam menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Dan selain itu juga, strategi berpusatkan bahan ataupun sumber ini juga diwujudkan untuk mengelakkan ada timbulnya rasa bosan ataupun ketidakfaham pelajar sewaktu proses PDPC dijalankan di dalam kelas. Boleh dikatakan strategi ini diwujudkan untuk membantu guru untuk menjayakan topik ataupun subjek pengajaran pada waktu tersebut. Baiklah, antara bahan-bahan yang boleh diguna pakai sewaktu PDPC ini ataupun sewaktu menjayakan strategi ini adalah seperti buku, blog-blog binaan, komputer, bahan-bahan media, surat khabar dan sebagainya yang berbentuk bahan ataupun seperti ini ataupun berbentuk pelbagai
boleh digunakan sebagai novel ataupun sebagainya yang boleh digunakan pakai sebagai bahan bantu pengajar dalam kelas. Baiklah, kita kepada aspek seterusnya pula, kepada ciri-ciri strategi pemusatan bahan. Baiklah, dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini, bahan pengajaran memainkan peranan yang sangat penting. Guru atau murid perlu bergantung sepenuhnya kepada penggunaan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pengajaran. Lebih mengutamakan kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pengajaran. Dan selain itu juga, strategi ini dapat membantu murid memahami konsep yang abstrak dengan lebih jelas, di samping memupuk semangat berdikari dengan menjalankan aktiviti pembelajaran tanpa kehadiran atau pertolongan guru. Di samping itu juga, sifat-sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan yang melibatkan penggunaan bahan pembelajaran ini. Dan strategi ini juga mementingkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bermakna melalui pengalaman yang sebenar. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang abstrak dapat dikaitkan dengan situasi yang konkret, katanya. Baiklah, boleh saya selitkan sebagai contoh di sini. Okey, sebagai contohnya, boleh saya ambil contoh daripada pengalaman hidup saya sendiri. Seorang guru sastra yang ingin memberi penerangan berkenaan salah satu prosa yang terdapat di dalam antologi tingkatan 6, antologi sastra tingkatan 6 yang bertajuk Hikayat Pelanduk Jenaka. Melalui pengajaran ini, guru tersebut menggunakan bahan bantu pengajar yang berbentukkan buku cerita Sang Kancil yang sedikit sebanyak mampu memberi penerangan kepada pelajar berkenaan kisah hidup pelanduk itu sendiri. Pelanduk dengan kancil itu sama kan? Lebih kurang gitulah. Jadinya, antara kepentingan strategi berpusatkan bahan ataupun sumber ini adalah kepelbagaian media akan meningkatkan proses PDP itu sendiri. Hal ini kerana apabila kepelbagaian media itu dapat diperoleh oleh guru dan digunakan pakai sewaktu PDP, sedikit sebanyak dapat membantu para pelajar ataupun guru sendiri untuk lebih memahami pengajaran tersebut dengan lebih mendalam. Selain itu juga dapat membantu murid dan untuk memahami pengajaran. Sama juga seperti tadi, murid akan dapat gambaran yang lebih jelas berkenaan pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. Selain itu juga, strategi ini dapat memenuhi keperluan murid yang pelbagai. Contohnya, saya seorang murid yang memerlukan peluang seperti kefahaman berkenaan tak dapat watakan sesuatu tak di dalam drama. Jadi guru tersebut memberikan bahan media yang berbentuk tayangan multimedia atau tayangan video berkenaan yang dapat memaparkan pewatakan watak di dalam drama tersebut yang mampu membantu saya untuk lebih memahami pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. Selain itu juga, strategi ini dapat meningkatkan kemahiran berfikir murid yang pelbagai. Contohnya, ada pelbagai jenis murid yang mempunyai fikiran yang ataupun mempunyai fikiran terbuka. Jadi, strategi ini juga dapat memperkembangkan lagi pengetahuan mereka ataupun pengalaman mereka untuk berkongsi di dalam kelas. Dan strategi ini juga dapat meningkatkan minat dan semangat murid untuk belajar. Ya, semestinya kerana apabila bahan-bahan ataupun sumber ini dapat diperolehi, sedikit sebanyak dapat meningkatkan semangat murid untuk lebih memahami pengajaran tersebut. Baiklah, sedikit sebanyak pendekatan berpusatkan bahan ini, guru menyampaikan pengajaran kepada murid dengan lebih mudah dan menarik serta lebih berkesan. Dan di samping itu juga, murid boleh memahami pelajaran dengan lebih bermakna secara sendiri atau berkumpulan tanpa kehadiran guru. Kaedah yang berkaitan ialah audio visual dengan penggunaan projektor, televisyen, komputer dan sebagainya. Ialah apabila bahan-bahan elektronik seperti ini diadakan ataupun diwujudkan di dalam bilik belajar, sedikit sebanyak ada timbul rasa minat dalam diri pelajar. Ialah pelajar generasi sekarang ini yang dibesarkan dengan gadget semestinya berminat apabila peralatan-peralatan canggih seperti ini diwujudkan di dalam kelas. Baiklah, itu sedikit sebanyak daripada saya berkenaan tentang strategi berpusatkan bahan ataupun sumber. Kita ada satu lagi strategi
dia akan dikupaskan oleh kawan saya ataupun sahabat saya, iaitu strategi berpusatkan aktiviti ataupun tugasan yang akan diterangkan oleh Atira Fitri. Baiklah Atira, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atira Fitri ingin menceritakan tentang strategi berpusatkan aktiviti yang belum disebut oleh mana-mana ahli kumpulan saya. Umul ke, Syahidah Nafisa, Solihin atau Syami. Jadi saya ambil kesempatan lah untuk ceritakan tentang hal ini. Strategi berpusatkan aktiviti ini bermaksud guru melibatkan murid dalam aktiviti yang berlangsung di dalam kelas. Jadi kewajaran aktiviti ni, ada aktiviti ni murid dapat aplikasikan apa yang dah dia belajar. Jadi lebih faham kan? Terima kasih kerana ambil perhatian. Kemudian saya nak cakap sedikit tentang kata tokoh iaitu J. Dewey pada tahun 1910. Dia kata jeris jasmani, emosi, rohani, intelek sosial manusia akan dapat berkembang dengan berlakunya aktiviti gerak kerja oleh seseorang individu. Jadi macam mana nak cakap, bila adanya aktiviti membaca, berbincang, melukis, bermain, manusia ni akan lebih faham apa yang dia pelajari. Sekiranya dia membaca saja, dia cuma dapat dia cuma cakap ingat je, dia tak dapat faham. Jadi saya sebagai seorang guru mungkin akan melakukan aktiviti ini dalam kelas, iaitu aktiviti menterjemahkan bentuk puisi, iaitu mungkin sajak dalam ke bentuk lukisan. Kita adaptasikan dia jadi bentuk lukisan. Mungkin tema dia atau rangkap dia. Maksud rangkap tu saya akan ambil dan saya minta dia lukiskan maksud tiap rangkap tu. Mungkin kumpulan 1 rangkap 1, kumpulan 2 rangkap 2, kumpulan 3 rangkap 3, kumpulan 4 rangkap. Ikutlah sampai rangkap 5. Saya ada satu contoh iaitu sajak aku membaca lagi. Mungkin saya akan ambil rangkap yang terakhir, iaitu dia mengatakan bahawa dia penyajak sendiri kembali mendongak ke langit. Kali ini penyajak dapat menyaksikan kesedihan langit yang turut menangisi nasib bahasa Melayu yang kian tenat dan semakin dilupakan anak bangsa. Jadi murid boleh baca kan? Jadi dia faham. Maksud daripada aku mendongak lagi, menitis air mata langit membasahi bahasa Melayuku yang berdarah. Jadi dia membayangkan, okey, penyajak ni dia lukis orang yang tengah melihat ke langit, kemudian berasa sedih. Mungkin adalah dia pandailah lukis kan, murid tu pandai menterjemahkan lukis. Mungkin seorang lelaki tengah sedih, langit nampak kelihatan mendung, sedih dengan apa yang dah dia tulis dekat sajak tu, murid keluarkan maksud dia dengan bentuk lukisan. Nampak macam susah tapi sebenarnya ada dia punya kelebihan, sebab murid bukan seorang yang buat, dia akan berbincang sesama dia. Dia akan berkongsi idea. Awak rasa macam mana yang sesuai? Okey, jadi yang dia bagi idea, dia berlaku satu proses komunikasi. Dua hala, rakani dan rakani, dia berbincang, tidak hanya seorang saja. Jadi saya rasa strategi ni akan lebih memberikan murid faham tentang apa yang kita dah ajar dia. Jadi kita dah ajar, jadi kita nak dia lebih faham, jadi kita minta dia lukis supaya dia ingat gambar tu. Macam tu. Kita kan kalau tengok gambar, kita akan ingat gambar tu. Sama seperti murid melukis, dia akan ingat apa yang dia lukis, apa yang dia dah tulis, macam itulah. Jadi aktiviti ni boleh digunakan untuk guru-guru sebagai kayu ukur untuk tengok macam mana murid dia faham ataupun tidak. Saya rasa strategi berpusat aktiviti ni tak ada masalah selagi kawalan kelas tu boleh dikawal. Guru-guru perlu mengambil dari sudut kawalan kelas tu penting. Jadi tak nak, dia punya kelemahan hanya kawalan kelas lah. Takut bila dah berkumpul, kita bagi dia peluang untuk bincang, dia akan lebih bising, kelas hingar-bingar. Kita tak nak berlaku begitu. Jadi guru perlu atur strategi lain untuk jangan berlaku kekecohan. Boleh berbincang tapi minta dia perlahankan suara. Mungkin jangan sampai ganggu kelas sebelah, kelas lain ataupun ganggu orang lain lah. Maksudnya kelemahan dia cuma ada dekat kawalan kelas. Yang lain tu okey, baik dalam keadaan terkawal mungkin. Tapi saya rasa kebaikannya adalah murid lebih faham dan boleh aplikasikan apa yang dia belajar. Saya rasa sekian, terima kasih.
Terima kasih diucapkan kepada Atira Fitri kerana sudi menerangkan serba sedikit berkenaan strategi berpusatkan aktiviti ataupun tugasan. Baiklah, kita sudah berada di penghujung rancangan. Saya mempersilakan sahabat saya iaitu Syaidah Nafisah untuk kembali ke sini untuk menerangkan, untuk memberikan kesimpulan berkenaan topik kita pada hari ini. Baiklah, Syaidah, silakan. Kita mendengar antara contoh-contoh yang dikemukakan oleh penceramah-penceramah sebentar tadi tentang strategi pengajaran yang dipilih. Seterusnya, kita akan teruskan dengan implikasi merancang strategi pengajaran Komsas dengan baik. Memilih, merancang dan menguruskan sebuah pengajaran Komsas dengan baik merupakan perkara yang perlu dipandang serius oleh guru-guru bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana melalui sebuah pengajaran yang baik dapat melahirkan pelbagai kelebihan tidak kira kepada murid, guru atau pengajaran itu sendiri. Sebagai contoh, kesan daripada merancang strategi pengajaran dengan baik dapat membangunkan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan kreatif. Kedua, mempermudahkan aktiviti pengajaran yang sistematik melalui penggabungan strategi pengajaran yang sekaligus dapat mewujudkan sebuah pengajaran dan bilik darjah yang menyeronokkan dan tidak membosankan. Ketiga, menyediakan aktiviti yang menarik dapat memotivasikan murid untuk belajar dan fokus dalam melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dari awal hingga akhir. Yang keempat, guru dapat mengendalikan dan menyampaikan kandungan pelajaran yang tinggi mutunya serta dapat memberikan pengajaran yang bermakna dan bersifat jangka panjang kepada murid-murid. Dan yang terakhir, kesan merancang strategi pengajaran yang baik dapat melahirkan murid yang cemerlang dalam pelajaran dan pembelajaran dalam pembinaan insaniah. Kesimpulannya, dapatlah dirumuskan bahawa dalam pengajaran Komsas yang tinggi nilai estetika dan tahap pemikirannya, guru bahasa Melayu disarankan untuk berkemahiran tinggi dalam merancang sebuah pengajaran yang baik dan berkualiti agar kandungan pelajaran dan objektif pengajaran dapat dicapai. Guru juga perlulah cenderung dalam mempelbagaikan strategi pengajaran agar ia lebih bersifat kreatif, menarik, efektif dan berinovasi. Sekian daripada kami, penceramah anda dalam Kemenjadian Guru bermula di sini.